Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan imam, pengerusi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Puji dan puja milik Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, tabi'in, para ulama amilin. Tuan-tuan, kita mula sambung bacaan kita pada muka surat 25, Allah itu Esa. Saya hanya sempat photostat dalam 30 keping untuk beberapa tajuk. Jadi minta maaf lah, mana Dan ya. Hak ni pun tadi risau lewat 6.40 tadi baru habis program di Kuala Kangsar. Jadi duk risau, takut tak sempat. Alhamdulillah hari ni tak jam, dapat sama kita. Kita sambung tajuk Allah itu Esa. Teks dia, innallaha wahidun la syarikalah wa la syai'a mithluh. Sesungguhnya Allah itu Esa, tiada sekutu baginya dan tiada suatu pun yang menyerupainya. Jadi tuan-tuan, yang dalam kotak tu maknanya teks asal daripada penulis kita, Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Manakala huraian di bawah itu adalah huraian yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Tuan Haji Ustaz Muhammad Sahari bin Abdullah, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor. Jadi buku ni buku yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Baik, huraian dia. Kalimah wahid dan ahad adalah sama erti. Ada pendapat lain mengatakan setiap sesuatu kalimah itu memberikan makna yang berbeza, iaitu kalimah wahid digunakan pada sifat, manakala kalimah ahad digunakan pada zat. Tajuk kita dia nak bagi tahu Allah itu Esa. Esa ni kita sebut dalam erti kata tunggal lah, ahad. Jadi dia kata ada pendapat dia mensekalikan makna wahid dan ahad tu sama je, membawa maksud satu. Memang begitu pun. Tetapi di sudut penggunaan dia kata lebih mendalam lagi, iaitu kalimah wahid digunakan pada sifat Allah, manakala ahad adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ni satu, manakala ahad maknanya tunggalnya Allah taala itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dia nak bagi tahu itu. Tapi mudah kita nak faham, satu, Allah ini tidak ada selain daripadanya. Firman Allah, huwallahul wahidul qahar, dialah Allah yang Maha Esa, lagi yang mengatasi kekuasaan segala-galanya. Jadi bila kita sebut ahad ini, kita terjemahkan dengan Esa. Esa ni suatu kalimah yang sangat melengkapi akan kefahaman yang boleh kita terjemah dalam bahasa Melayunya, maknanya satu, tunggal. Tapi Esa ini satu kalimah yang lebih tepat bila sebut ahad ataupun disebut ini huwallahul wahid. Ada ketika Allah menggunakan kalimah al-wahid. Ada kalimah disebut qul huwallahu ahad. Jadi para ulama cuba membahaskan perbezaan di antara wahid dan ahad. Walaupun makna di sudut bahasanya tak berbeza, tapi dia kata pada pemahamannya wahid itu adalah sifat, ahad itu adalah zat. Tidak ada sekutu bagi Allah pada zat, sifat dan perbuatannya. Jadi bila kita kata la syarikalah, tidak ada perkongsian bagi Allah,
Syirik ni maknanya kita sebut, orang Melayu kata syarikat lah. Syirik maknanya kongsi. Kongsi di sudut apa? Pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Tak ada. Allah itu hanya dialah satu-satunya yang zatnya begitu, sifatnya begitu, af'alnya begitu di sudut keesaannya. Nah, itu artinya la syarikalah. Maka tidak boleh dan haram bila mana kita memberikan hak esa Allah, hak la syarika, tidak mensyirikkan kamu, tidak la syarikalah, tidak mensyirikkan untuknya. Bila mana kita bagikan hak Allah itu, kita kongsi dengan hak makhluk, maka kita kena jelas apa hak Allah, supaya kita tidak keliru dalam memahami keesaan Allah yang tidak ada syirik baginya. Hak Allah itu termasuklah dikata hak-hak yang kita sebut dengan hak uluhiyah, hak rububiyah, hak hakimiyah. Segala benda hak yang disembah Allah, hak yang satu-satunya tumpuan Allah, hak yang mengatur urusan kita yang dikehendaki oleh Allah, hak tempat kita meminta Allah. Semua hak-hak ini tak boleh kongsi dengan makhluk. Sebab itu bila kamu meminta, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Lalu orang tanya, tak boleh ke minta tolong? Minta tolong boleh, tetapi i'tiqad mesti kepada Allah. Contoh, kita minta tolong ke orang, boleh kita minta tolong, kamu tolong aku gini. Tapi tak boleh sampai kalau kamu tak tolong habislah aku, tak tahulah macam mana jadi, matilah aku kalau kamu tak tolong. Ini sudah sampai ke tahap i'tiqad. Tolong, kamu tak mau tolong tak apalah, orang lain boleh tolong. Kenapa? Yang menentukan itu Allah. Yang membuka hati manusia nak tolong tu Allah, bukan kita. Kita hanya berusaha. Allah hantar entah daripada mana. Saya tengok dalam satu video di Selangor, satu Hindu, satu keluarga India, saya ingat Kristian kot. Bila mana banjir, lumpur tebal dalam rumah, dia kata dia tak tahu nak buat apa dah. Memang betul, kalau tengok sikit-sikit boleh dah kan. Orang kampung khabar derian udah bunga weh, kita pun beria balik tengok tak jumpa pokok derian, penuh dengan hutan. Tak larat nak buat, patah balik nak tebas pun tak larat. Macam itulah gambaran mereka yang ditimpa musibah. Dia kata akhirnya dia jumpa ada telefon Jabatan Amal yang promosi siapa-siapa yang perlukan pertolongan. Dia pun telefon tu, kata dia sekadar nak telefon, tolong tak tolong tak. Kebetulan dia kata pengarah Jabatan Amal tu telefon dia balik, dia datang tolong, bersih semua sekali. Dia kata lega. Sebenarnya dia kata, saya melihat mereka ini dihantar oleh Tuhan untuk tolong saya, sebab saya minta daripada Tuhan. Hak tu pun betul akidah dia. Takkan kita orang Islam tak betul? Kadang-kadang di saat kita tengah terdesak macam-macam, tiba-tiba datang pertolongan. Siapa yang buka hati untuk orang tu datang tolong kita? Kami hari itu kebetulan juga, tak kebetulan lah, atur lah, pergi nak pergi bantuan di banjir di Pahang, nak cuci rumah. Minta kata kami tak satu rumah nak cuci, sebab sampai pun lewat. Kami start cuci lepas asar dalam pukul 5 gitu. Satu rumah tu mereka bagi alamat. Kebetulan ada keluarga dia daripada Negeri Sembilan, anak dengan menantu dia. Menantu dia tu asal orang Ipoh, orang Perak kata dia, tapi dah pindah Negeri Sembilan. Dia kata terima kasih lah, kata dia. Saya pun tak tahu macam mana dah. Kalau saya sendiri pun ingat nak tolong cuci pun tak termampu, kata dia. Macam mana boleh jumpa rumah bapak mak mentua saya ni? Iyalah, mari daripada Perak atur ke situ. Siapa atur? Ya, pada asbabnya kita nampak kita berhubung dengan khidmat Malaysia di Pahang, di Temerloh, dia hantar kita ke situ. Itu pada asbabnya. Tetapi yang mendorong kita, siapa yang mendorong hati kita nak pergi bantu di sana? Sampai sana pula, siapa yang mendorong hati dia nak bagi alamat rumah itu? Yang inilah Allah. Ini hak Allah yang tak boleh. Sebab itu Allah sebut, yang kita baca semua,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Dan tidak diperintahkan dan tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk abdi diri pada Allah. Ma uridu minhum min rizqin, ma uridu minhum min rizqin, aku tak minta rezeki pada kamu, aku tak minta rezeki daripada mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tak minta makan pun daripada mereka, kata Allah. Supaya kita sedar kitalah yang mengharap kepada Allah. Sebab itu la syarikalah, jangan sekali-kali kita syirik pada Allah. Hatta kita menyembelih, jangan ada tujuan selain daripada Allah dalam ibadah khusus. Ini ibadah khusus, haram. Ibadah khusus tak boleh langsung ada pensyarikatan. Semayang hanya senya kerana Allah. Menyembelih tak boleh kerana jamu jin. Dulu banyak bila sembelih kan nak jamu. Apa tanda jamu? Ada syarat dia. Kain kuning. Dia kain kuning ni tak dia. Kawan satu lagi tu lah kan, kena meno dia dengan kuning tu kan, kita pun tak tahu pasal apa. Tapi kalau start kat kain kuning pergi hantar sana tapi Alhamdulillah budaya itu semakin hilang. Sebagaimana orang bukan Islam pun demo pun tak taruh dah buah-buah betul ni, taruh buah plastik. Tak buah betul balas adik kita. Budak-budak kita boleh tengok apple lah tengah mahal pula kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu hak untuk disembah, dipinta, solat, ibadat puasa, haji, ibadah-ibadah khusus ini khasnya hanyalah kita kena harapkan Allah. Sebab itu Allah sebut dalam bab ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Depa semayang menunjuk-nunjuk. Apa maksud menunjuk? Dia hendak kepada makhluk. Sedangkan yang memberi bukan Allah. Allah kata di akhirat nanti, kamu buat, kamu pergi cari orang mana yang kamu tujuan kamu buat tu. Kamu semayang nak tunjuk kat bos, kamu buat ibadat ini kerana manusia, kamu cari, minta daripada mereka. Sedangkan pada ketika itu mereka pun kalut nak minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah sebagaimana firman-Nya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Kalimah yang teks yang berikutnya, wala syai'un mithluh, tidak ada yang seumpama dengannya. Allah Ta'ala ini tidak boleh buat perumpamaan. Sebab itu kata orang tasawuf, dia kata kena cari Allah sampai tak jumpa Allah. Sudah. Macam mana nak cari sampai tak jumpa? Selagi jumpa bukan dia. Maksud jumpa tu nampak tonggok lah kan, begini bentuk Allah itu bukan Allah, begini rupa Allah itu bukan Allah. Sebab apa? Laisa kamitslihi syai', dia tak serupa dengan mana-mana. Kalau orang tanya macam mana Allah tu, mana ada macam. Macam tu ada perumpamaan kan. Kuih gelang, macam mana kuih gelang? Alah, hak bulat macam gelang, macam tu ada. Tapi bila sebut Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seumpama dengannya. Maka bila tidak ada seumpama dengan Allah, haram kita mentajsimkan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Tajsim maknanya menunjuk. Sebab itu isu-isu tangan Allah, ada ayat-ayat mutasyabihat yang dibincang dalam Quran, yang dibincang dalam hadis. Tangan Allah, Allah turun, wasi'a kursi Allah, istiwa Allah kan, fi ainillah, pada mata Allah. Ni semua tentang ayat-ayat mutasyabihat. Maka jawapan kepada ayat-ayat mutasyabihat itu, selagi ada penyerupaan kepada makhluk, itu bukan Allah. Jadi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seumpama. Tangan, bila sebut tangan, orang bayang tangan lah. Tak? Bila sebut tangan, orang bayang tangan. Ulama salaf, orang golongan salaf, bila disebut tangan, pandai Allah lah, gitu maksudnya.
Allah Ta'ala sebut gitu-gitulah. Dia tak kata tangan lah, tangan. Allah turun lah. Turun nampak. Turun macam dari atas, turun bawah. Yang ni dah tak kena. Turun dari atas ke bawah itu makhluk. Kenapa? Makhluk menempati ruang. Allah tidak menempati ruang. Ini yang balah sampai sekarang ni. Duk timbul isu-isu yang seumpama ini. Dia nak ikut salaf, tapi salaf tidak mengajar begitu. Salaf, tangan Allah. Tangan Allah lah. Ialah tangan, macam tangan. Dah, tangan Allah sebut tangan-tangan lah. Dia, apa yang Allah sebut hatu lah. Tapi kita, tangan lah. Dah mula dah. Ini masalahnya. Di sinilah kekeliruan yang akhirnya muncul kefahaman mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jelas wala syai'a mithluh, tidak ada sesuatu pun yang seumpamanya, sebagaimana firman Allah dalam ayat Syura, ayat 11 surah Asy-Syura, alaisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tidak ada, adakah baginya sesuatunya pun, wa huwas samiul basir, sedangkan dia itu Allah samiul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ini teks dia, innallaha wahidun la syarikalah wa la syai'a mithluh. Allah itu esa, tidak boleh mensyirikkannya dengan segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun seumpamanya. Sebab itu syirik ni bahaya. Di sana ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali ni jelas, syirik khafi ni tersembunyi. Termasuk syirik itu adalah riak. Riak tu termasuk syirik khafi. Kenapa? Sebab dia menunjuk sesuatu ibadat kerana makhluk, sedangkan ibadat itu hanya ditujukan kepada Allah. Riak itu dia kata sebahagian daripada syirik khafi. Bahaya. Kita minta doa, Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Tuhan, kami minta lindung pada kamu daripada syirikkan kamu. Na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Minta lindung daripada kamu ya Allah, supaya jangan kami buat perbuatan yang syirik kepada kamu dalam perkara yang kami tahu, kami sedar. Wa nastaghfiruka, adapun kami minta ampun ya Allah, lima la na'lamu, dalam syirik yang kami tak sedar. Kami tak tahu pun syirik, kami tak sedar berlaku syirik ini, kami minta ampun ya Allah. Adapun yang kami sedar, minta kamu lindung. Itu doa yang diajar kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Tuan-tuan, orang mengaji dia bahas panjang bab syirik ni. Sebab syirik ini suatu benda yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam. Inna syirka la zulmun azim. Syirik ini adalah suatu kezaliman, dosa, bencana, kejahatan, mungkar yang paling besar. Tak ada benda paling besar dah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala itu la yaghfiru may yushrika bihi syai'. Allah itu dia tak ampun dosa siapa-siapa yang mensyirikkannya dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun lain daripada itu, Allah ampunkan. Bagi orang yang syirik pada Allah ini, tak cukup dengan taubat, dia kena ngucap semula. Malah bagi mereka yang termasuk syirik akidah yang mengeluarkan daripada Islam ini, amalannya hapus, batal. Jadi macam mana kalau dia masuk Islam balik, dia kena qada balik amalan-amalan dia bermula daripada dia balik. Dia tak sama dengan orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam,
Bila dia masuk Islam, terhapuslah segala amalannya macam bayi baru lahir. Untung. Tapi bagi mereka yang syirik kepada Allah, kufur, murtad, melakukan syirik yang disengajakan sehingga terkeluar daripada Islam ini, maka hukumannya dia kena bertaubat, minta ampun pada Allah, masuk Islam semula, dan dia kena qada balik amalan-amalan dia yang terhapus disebabkan syirik yang membawa kepada murtad tadi. Bukan benda kecil. Sebab itu kena hati-hati. Syirik boleh berlaku daripada ungkapan kata, keyakinan hati atau perbuatan. Ni 3 jalan masuk dan keluar Islam. Satunya kata-kata. Sebab itu jaga. Mulut, kata orang Perak, jangan jelabah. Tak. Jangan jelabah. Kau sedap mulut je nak bercakap. Jangan. Sebab benda tu mengakibatkan dosa dan pahala. Menyebabkan syirik kalau tak dijaga. Apatah lagi i'tiqad dan keyakinan. Yakin tu habislah. Oh, matilah aku kalau tak ada dia mati dah. Dah Allah pun tak peduli. Dia kalau tidak dia Tuhan tak peduli ke aku, habis. Jangan terpengaruh dengan cerita Hindustan. Cerita Hindustan ni Tuhan pun dia tak peduli. Apa Yahudi ya? Yahudi Tuhan nak diperangnya. Tak, dipanahnya Tuhan. Main dengan Yahudi. Yadullah maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Main-main dia dengan Tuhan. Dengan Tuhan dia main gitu. Dia kata tangan Tuhan terbelenggu. Kedekut lah. Mana Tuhan pun kedekut tak bagi kita. Nah, ini perangai orang-orang Yahudi. Jadi jaga dalam urusan syirik, ini satu dosa yang sangat besar, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena didik daripada awal generasi kita, jangan takut selain daripada Allah, jangan harap selain daripada Allah. Puji itu bagus, sebab itu bila dipuji kembalikan kepada Allah. Orang kata, oh bagusnya kamu, bestnya kamu, hebatlah kamu, tak ada orang lain dah. Istighfar. Astaghfirullah. Dak. Ni Allah Ta'ala punya kerja. Atau diajar kita jawab, hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan daripada Tuhan bagi. Hadza min fadli rabbi. Atau kita sebut, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kami melainkan daripada Allah. Tuhan yang bagi ni. Sayyidina Ali pula ajar doa apa? Allahumma la tu'akhidni mimma yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun waghfirli mimma la ya'lamun. Tuhan, la tu'akhidni mimma yaqulun. Jangan kamu kiralah apa yang dia duk puji aku ni Tuhan. Jangan menyentuh hati aku, jangan sampai dosa kepada aku. Waghfirli mimma la waj'alni khairan mimma yazunnun. Sebaliknya Tuhan, kamu jadikanlah aku ni lebih baik daripada pujian mereka. Waghfirli mimma la ya'lamun. Padahal buruk aku ya Allah, jahat aku ya Allah, minta tolong kamu ampun ya Allah. Itu doa menunjukkan kita ni perlu merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbang datang perasaan yang akhirnya menjerumuskan kita kepada dosa syirik. Allah Maha berkuasa. Wala syai'a yu'jizahu wala ilaha ghairuh. Dan tiada suatu pun yang dapat melemahkan. Wala yu'jizahu wala ilaha ghairuh. Wala yu'jiz. Dan tiada suatu pun yang dapat melemahkannya, dan tidak ada Tuhan selain dia. Bermaksud tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang Allah yang melaksanakan segala kehendaknya. Sebagaimana firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Allah Maha berkuasa. Yang dimaksudkan Allah Maha berkuasa, dia kata la syai'a yu'jizahu, tidak ada sesiapa pun yang boleh melemahkan Allah. Kita manusia kuat, ada yang lebih kuat. Kuat, ada yang lebih kuat.
Ada orang sebut satu kalam, dia kata kalam Sayyidina Ali wallahu alam. Tak apalah, kita ambil lah kalam siapa pun. Ditanya pada dia, makhluk apa yang paling kuat? Dia kata yang paling kuat makhluk namanya api. Sebab apa? Api ni sifatnya membakar, dan Allah jadikan api sebagai bahan menyiksa manusia dalam neraka. Na'udzubillah. Dia kata yang lebih kuat daripada api apa? Dia kata ada air boleh padam ke api. Sebab itu dalam keadaan marah maka disuruh berwuduk. Bila dah tak boleh sebenar, ambil wuduk. Sebab apa? Marah itu daripada syaitan. Syaitan itu dicipta daripada api. Api itu sejuk dengan air, padam dengan air. Lebih hebat daripada air apa? Kata dia. Ni kata awan lah. Awan bawa air. Tak, awan di atas kan bawa air. Lebih hebat daripada awan angin lah. Angin yang tolak awan tu. Hebat pada angin ada lagi? Ada. Manusia katanya. Pasal apa? Manusia ni banyak angin. Penyakit angin susah, naik angin susah, buang angin pun payah. Ada lebih kuat ke daripada manusia? Dia kata ada. Apa dia? Ngantuk. Main dengan kuat tara mana pun. Kalau dulu Hulk Hogan kan, Abdullah the Butcher, siapa lagi? Hak Gusti dulu. Main dengan ngantuk, lebuh. Mandu ngantuk, caranya tidur. Terus kira lah minum kopi ke, ratas rebuk kopi ke, Red Bull ke, buh lah apa pun. Main ngantuk ni, buh kacang, buh koci, tak ada. Sikit-sikit boleh. Main tak tahan, berhenti tepi jalan, tidur. Saya duduk berulang alik Kuala Lumpur, Perak, Ipoh dulu. Dah tak laras sangat, berhenti tak, terlena. Teruk sangat lah tu. Sedar-sedar betul-betul depan tangga orang turun lah. Siang bukan malam. Tangga orang turun kat Rawang, Allah kata. Balik daripada pulang pagi. Nak cerita tuan-tuan, main ngantuk ni tak boleh buat apa. Nak main ngantuk ni tak boleh buat apa. Khutbah jerit lah kot mana pun, dia sedap tara tu ya, silap bunyi dengkur. Lebih kuat daripada ngantuk ada lagi. Ronsen. Main dengan ronsen, tidur pun tak lena. Ronsen aku. Ngapa tak tidur? Ronsen nak tidur macam mana katanya? Mikir tak habis. Jangan main dengan ronsen ni. Tanya, ada ke lagi? Nak ceritanya, makhluk ni sentiasa ada yang lebih kuat. Lebih hebat daripada ronsen? Dia kata ada. Tuhan kata apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah hati akan tenang. Ronsen macam mana pun, tak boleh tidur macam mana pun, baru duk buka Quran 2 muka surat, lena dah. Tak sempat satu muka surat. Main dengan bukan takat tenang tu. Sebab itu orang kata tempat paling tenang ialah di masjid. Masjid ni tempat paling tenang. Sebab itu hari Jumaat kita dapati kalut macam mana pun masuk masjid dia boleh lena. Padahal punya taruk kerja kat luar peluh-peluh, masuk masjid dia duduk tu lena soh. Nak cerita saja buat contoh tu, nak cerita pada kita, carilah kok mana pun akan ada yang lebih kuat daripada kita, yang melemahkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada lemahnya. Marilah kok mana pun, ilmu kebal kok mana pun, penyudahnya buluh runcin juga. Laksamana Doremi kan, penyudahnya buluh runcin. Kan main kebalnya, main dengan buluh runcin, lepas tu nak cucuk pula bawah tapak kaki. Maknanya ada lemah. Kebal kok mana pun ada lemah. Hebat macam mana pun ada lemah. Itu sifat makhluk. Tapi berbeza dengan Allah. Allah ini wala syai'a yu'jizahu, tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkan Allah. Dan sesudah tetap wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai', tidak ada sesiapa pun yang boleh melemahkan Allah di langit dan tidak juga di bumi.
Innahu kana aliman qadira, dia itu Tuhan yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Di mana sahaja langit dan bumi semua akur dan tunduk kepada Allah. Sebab itu para hukama kata, tak malu ke kamu manusia? Kamu kecil tapi degil. Kamu kecil melawan Tuhan. Makhluk Tuhan jauh lebih besar pada kamu. Kamu tengok bulan, bintang, matahari yang jauh lebih besar, dia tak pernah menyanggah Tuhan walau sesaat. Apa dalilnya? Dalilnya, tiap-tiap waktu matahari akan terbit dari sebelah timur tepat pada masanya. Kita boleh ramal. Kita tengok masuk waktu subuh pukul berapa. Tak? Macam mana kita tahu? Berdasarkan kepada perkiraan falak dan sebagainya, kita tahu. Kita tahu waktu ini matahari akan sampai begini, akan sampai di tempat ini pada waktu dan ketika ini. Siapa tu? Kalau bukan Allah. Dia tak pernah derhaka. Gerhana bulan, gerhana matahari, bila mana bulan dan matahari sejajar, kita boleh cek tarikhnya bila, waktunya bila, di mana. Mana tahu? Falak. Macam mana falak boleh tahu? Sebab sudah menjadi sistem bagi dia. Orang ngaji falak mengaji sistem pergerakan itu. Bila sampai pergerakan ini, matahari, bulan akan berselisih. Siapa atur? Allah. Pernah tak kita buat kajian falak tak tepat, tak berlaku? Tak. Melainkan kesilapan kiraan. Tapi kalau kiraan itu betul, dia akan sampai. Apa maknanya? Makhluk, matahari, bulan, bintang semua taat pada Allah. Air pasang surut on time. Tak percaya, tanya kaki pancing. Tahu je bila. Ni cantik, air cantik. Mana hang tahu? Dah memang begini, waktu ini, tempat ini, sekian, memang cantik. Mana tahu? Allah mengatur sistemnya begitu. Matahari ni jarak dia dengan bulan, dengan bumi sudah atur jaraknya. Kata ahli sains, kalau matahari dekat sikit je, kok dia teringin nak jenguk, kan? Tengok apa dia meriuh-riuh kat bumi, nak tengok sikit jenguk, terbakar dunia ini. Kalau dia berenjak lari, nyampah aku, mundur sikit, kan? Waktu musim tu mundur sikit, lari daripada orbit yang Allah atur, beku bumi ini. Kenapa? Sistem yang diatur oleh Allah. Apa maksudnya? Allah berkuasa mengatur sehingga sebesar langit dan bumi dan seluruh cakrawala. Inilah kekuasaan Allah yang disebut la yu'jizahu, tidak ada siapa yang boleh melemahkannya. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Nak menerangkan wala ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Selain pada Allah mustahil ada Tuhan. Kenapa Allah sebut lau kana fihima alihah? Kalau di sana ada dua Tuhan, la illallah, selain daripada Allah, la fasadata, dua-duanya hancur. Nah, kerusi Perdana Menteri pun berebut, kerusi Menteri Besar pun berebut, kerusi Raja pun berebut, kerusi Presiden pun berebut, tambah kerusi jadi Tuhan. Lagi berebut. Nabi pun dia nak berebut. Kata Musailamatul Kadzab, Musailamah ni pernah datang jumpa Nabi. Nabi nengok aja dia. Dia tak mau datang, tapi orang dia, pengikut dia di Yamamah nak masuk Islam. Sekarang kalau dia tak ikut, tinggal dia terkonten-konten nak tubuh parti baru, tak jadi. Penyudahnya ikut jugalah, tapi tak berkenan. Ikut, tapi tak berkenan. Nabi perasan. Penyudahnya dia jumpa Nabi. Wahai Muhammad, ginilah, kamu bagilah ke aku jadi Nabi belah sana. Minta Nabi nak berebut juga. Kamu jadi Nabi belah sini. Nabi kata, kalau kamu minta ranting yang aku pegang ni pun aku takkan bagi ke kamu. Nabi boleh nak rebut juga.
Apatah lagi kalau ada Tuhan dua, lagilah berebut. Tak. Kerajaan-kerajaan besar dunia berebut kerana apa? Nak menguasai wilayah. Hari ni Amerika dengan China nak menguasai Laut Cina Selatan, Selat Melaka. Ni tempat-tempat strategik dalam dunia. Tuan-tuan perasan, tempat strategik dalam dunia ni sentiasa jadi peperangan. Kenapa peperangan dan gangguan banyak berlaku di belah Mesir sana? Nak berebut Bukit Golan dengan Yahudi dan sebagainya, kerana nak berebut terusan Suez. Tu antara laluan dunia. Tuan pergi Mesir, tuan tengok laluan dia tu, kapal tak henti. Satu kapal lalu bayar tu bukan free, tol pun kena bayar. Tu jalan raya ni segenting yang dipotong. Jadi berebut. Dia kata lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau di sana ada Tuhan yang dua selain daripada Allah, maka binasalah keduanya. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, maha suci Allah lah Tuhan yang maha suci Allah, rabbil arsy amma yasifun, Tuhan yang empunya arash, yang dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah yang empunya arash, maknanya Tuhan yang maha berkuasa, yang arashnya sangat luas. Tuan-tuan, malaikat paling besar disebut malaikat hamlatul arash, malaikat yang memikul arash. Tu malaikat yang paling besar. Tara Jibril pun Nabi tengok, ma'azamaka ya Jibril, besarnya kamu Jibril. Kenapa? Jibril ada 60 sayap kanan, 60 sayap kiri, satu sayap buka yang kanan tutup habis dunia ni. Yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, uli ajnihatin. Kan, malaikat itu sifatnya dia ada sayap-sayap. Penyudahnya orang putih pun buatlah pari-pari. Pari-pari itu malaikat lah dia. Kita pun para-para tu tempat bubuh periuk dulu-dulu. Rumah kampung dulu adalah periuk para kan kita duk panggil. Jadi Allah Ta'ala ini Tuhan yang empunya arash, maha suci Allah. Ada Tuhan selain daripadanya, sedangkan dia Tuhan yang empunya arash. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum, ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zuriat anak Adam daripada tulang belakang mereka, yakni tulang sulbi, dan menjadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, bala, bahkan wahai Tuhan, syahidna, kami bersaksi, antaqulu yaumal qiyamah, yang demikian itu supaya mereka berkata, supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat nanti, sesungguhnya kami adalah lalai daripada memberikan peringatan tauhid ini. Ini dalil yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, menceritakan kita ni sudah menyaksikan kekuasaan Allah dan mengakui kekuasaan Allah sejak daripada azali lagi. Azali maknanya apa? Di alam roh. Kita datang daripada alam roh, singgah di alam rahim, singgah di alam dunia, singgah di alam barzakh, balik ke alam akhirat, di mana adanya yaumul mahsyar, yaumul mizan dan sebagainya. Firman Allah, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin qul inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Nabi Musa menegaskan lagi, dialah Tuhan yang memiliki dan memelihara kamu dan Tuhan datuk nenek moyang kamu yang lalu. Firaun berkata,
sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ni gila. Nabi Musa menerangkan lagi tentang keesaan Allah dan kekuasaannya dengan berkata, dialah yang memiliki dan menguasai timur dan barat serta segala yang ada di antara keduanya. Kalau kamu orang yang berakal, tentulah kamu faham. Fir'aun berkata, demi sesungguhnya jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, sudah tentu aku akan jadikan engkau dari orang-orang yang dipenjarakan. Fir'aun ni paksa orang ikut dia kan. Lalu dia kata, wa jannatin tajri min tahti, sungai Nil yang mengalir ni bawah kuasaku. Punya dahsyatnya Fir'aun. Nah, itu yang Nabi Musa berdoa. Dia kata, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan, sampai habis tu. Tuhan, kamu datangkan kepada Fir'aun, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu, dan pembantu-pembantunya harta benda dan segala benda, menyebabkan mereka tunjuk sombong dengan kamu. Lalu Nabi Musa kata, binasakan mereka ya Allah. Doa Nabi Musa yang akhirnya Fir'aun dibinasakan dalam laut ketika mengejar Nabi Musa. Firmannya lagi, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya haman 'ala at-tin faj'al li sarahan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu minal kadhibin. Samsing dia. Ini cerita dialog Nabi Musa dengan Fir'aun, dan Fir'aun memerintahkan Haman. Dan Fir'aun berkata, wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang Tuhan yang lain daripadaku. Oleh itu, wahai Haman, bakarkanlah untukku batu-batu, binalah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku naik untuk melihat Tuhan Nabi Musa, dan sesungguhnya aku percaya dia adalah orang yang berdusta. Fir'aun kata, kalau ada Tuhan selain aku, mari bawa. Ada yang kata Fir'aun ni dia perasan dia jadi Tuhan. Sebab apa? Dia tak pernah sakit. Jadi tak pernah sakit, dia rasa dia Tuhan. Ada yang kata bukan tak pernah sakit, waktu sakit dia menyorok. Tak nak tunjuk takkan Tuhan sakit. Ya, begitulah. Berkata Al-Qudai, pertama sekali pengarahan Allah kepada roh ialah dengan bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Maka memadai dengan jawapan pengakuan kepada keesaan pada rububiyah. Dan soalan pertama yang akan ditanya kepada orang yang mati dalam kubur, siapakah Tuhan kamu? Marrabbuk. Kan? Alastu bi rabbikum? Akhir esok tanya balik, Marrabbuk. Masa belum lahir ditanya, alastu bi rabbikum, kamu saksi tak aku Tuhan? Ngaku. Mati besok tanya lagi, Marrabbukum. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka memadai dengan jawapan Allah adalah Tuhan kami. Hadis tentang soalan kedua malaikat, siapa habis ni? Hadis tentang soalan dua malaikat dalam kubur adalah masyhur, iaitu riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi, bahawa malaikat bertanya, siapa Tuhan kamu? Sedangkan mereka tidak bertanya dengan ucapan, siapa ilah kamu? Tak, orang tanya, Marrabbuk, siapa Tuhan kamu? Dia tak tanya siapa sembahan kamu. Sama dengan permulaan, alastu bi rabbikum. Justru menjadi satu kelaziman apabila Tuhan disifatkan dengan rububiyah, maka disifatkan juga dengan sifat uluhiyah. Maka pendapat yang mengatakan orang musyrikin mempunyai tauhid rububiyah adalah pendapat yang batil dan tidak mempunyai asas dalam agama. Baik, ada orang berpendapat, dia kata orang kafir pun dia ada tauhid rububiyah juga. Rububiyah ni menguasai ketuhanan Tuhan. Sebab itu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya depa siapa cipta langit dan bumi, depa jawab Allah. Jadi Allah ini dia kata bukanlah tauhid rububiyah, kerana bila sebut tauhid rububiyah di dalamnya ada uluhiyah. Maknanya bila kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah, mesti disertai dengan penyembahan dan tumpuan sembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang kata orang kafir pun ada juga akidah apa? Rububiyah. Bohong kata dia. Batil.
pendapat itu salah. Kenapa? Rububiyah itu mengandungi uluhiyah. Makna kalau kata rububiyah, dia ada tauhid rububiyah, dia mesti menyertainya dengan tauhid uluhiyah, yakni menyembah Allah. Walaupun disebutkan dalam kitab, dalam Quran sebut, orang-orang kafir kalau ditanya kepada mereka, alastu birabbikum, siapa adakah apa ni? Bertanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dia akan jawab Allah. Kan? Tetapi itu bukanlah tauhid, itu hanyalah pengakuan semata-mata yang tidak membawa kepada uluhiyah, sedangkan tauhid rububiyah disertai di dalamnya uluhiyah. Wallahu taala a'lam. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, minta maaf terkasar bahasa, terlanjur adab budaya, tertinggi suara. Memang caranya tinggi suara, nak buat macam mana kan? Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti. Allah bersifat qadim dan kekal sampailah kepada yang lain daripada itu. Sempurnaan milik Allah, kelemahan kekurangan sifat saya manusia biasa, minta maaf daripada tuan-tuan, mohon ampun dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan saya, Allah jadikan di kalangan orang yang berilmu, beramal istiqamah, dipermudahkan urusan dunia akhirat, dan juga kepada kita semua insya